Seterusnya saya nak tanya dengan Halimah. Okey Halimah, ni bagi soalan yang mudah je. Awak tolong tasrifkan fi'il madhi wazan fu'ala, tapi kalimah yang berbeza. Umi bagi kalimah jalasa. Okey, cuba tolong tasrifkan kalimah jalasa ini kepada empat tasrif. Saya ke? Nak pastikan, ya, nak pastikan betul-betul faham. Sebab kalau ni tukar kepada yang lain, takut benda tu belum mahir, nanti kalau tukar yang lain kurang memberi manfaat. Jalasa. Jalasa untuk huruf. Okey, terus jalasa artinya duduk ya, telah duduk. Okey, cuba Jalasa, 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 jalasu. panjangkan sikit. Jalasa, jalasna. Baik semua, jalasa, jalasu. Lepas tu? Jalasa, jalasa. Jalasat. Untuk hiya, jalasat. Lepas tu? Jalasata. Jalasna. Okey, terus lepas tu kata ganti nama kedua. Kata ganti nama kedua. Jalasta. Dia anta kan? Betul, jalasta anta. Untuk antuma. Jalastuma, jalastum. Untuk anti. Jalasti, jalastuma, jalastunna. Untuk ana dan nahnu. Jalastu, jalasna. Alhamdulillah, barakallah. Okey, yang lain semua boleh buat begitu ke? Boleh lancar macam mana Halimah buat? Boleh? Aini, Wati, Sarifah, Syikin semua boleh ke? InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Ada tak di sini? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Okey, daraba Ustaz, daraba. Daraba berarti seorang lelaki telah memukul. Tarsifkan kepada Tasim 14. Daraba, darabu, darabat, darabata, darabna, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtunna. Tunna. Okey, terus ana dan nahnu. Darabtu, darabna. Darabna, panjangkan sikit. Darabna. Okey. Mumtaz. Alhamdulillah. Okey, saya bagi lagi. Saya kena buat macam ni sebab saya nanti kalau saya tukar tapi belum lancar, nanti bila jumpa Quran tak berapa nampak. Okey, Sarifah Ashikin. Cuba buat kalimah kafaro. Ini contoh je tapi jangan jadi kafaro. Ini buat nak faham je. Kafaro berarti dia seorang lelaki telah ingkar. Cuba buat Sarifah Ashikin. Bismillahirrahmanirrahim. Kafaro. Kafaru. Ya. Kafarat. Kafarota. Panjangkan. Bila untuk dua orang panjangkan. Kafarota. Kafarta. Kafartuma. Kafartum. Kafarti. Kafartuma. Kafartunna. Kafartu. Kafarna. Barakallah. Okey, Maimunah. Maimunah cuba buat kalimah farihah. Farihah berarti dia seorang lelaki telah bergembira. Farihah. Faroha. Ya, cuba Maimunah. Farihah gembira. Cuba. Apa? Ini bukan nak bagi susah awak tapi nak bagi awak faham. Farihah, faroha. Cuba boleh ke? Boleh dengar Cuba Farihah ya. Cuba Sufyan buat Farihah. Sufyan ada?
Sofyan. Ada. Cuba buat Fariha. Fariha artinya dia seorang lelaki telah bergembira. Cuba. Fariha. Fariha. Farihat. Farihu. Tambahkan waw di ujungnya. Farihu. Ya, tukar perempuan. Farihat. Farihat. Ya, betul. Untuk orang. Farihat. Dapat Farihat. Lepas ta tu tambahkan alif. Farihata. Farihata. Okey, terus Huna. Farihatana. Tuan Haji. Faroha. Hati sukunkan kemudian tambah nun. Farihna. Okey, sekarang tukar kepada kata ganti nama kedua, campurkan dengan anta. Kata nama kedua Ya. Saya mulakan dengan Farihta. Okey, seterusnya Farihta, lepas Farihta. Farihata. Dia kena sukunkan Farihta, lepas tu Farih, campurkan dengan antuma. Farihna. Farihtuma. Ya, campurkan antum. Farihtum. Okey, tukarkan anti. Farihti. Ya, kemudian tukar antuma. Farihtuma. Campur dengan antuna and antum ya. Farihtuna. Okey, betul. Campur dengan ana. Farihta. Farihtu. Campur dengan nahnu. Farihna. Panjangkan. Farihna. Panjangkan. Dalif ya. Okey, ambil perhatian. Beza antara farihna dengan farihna. Kalau farihna nun tanpa alif itu untuk kunna. Kalau farihna panjang ada alif itu untuk nahnu. Ya, kalau farihna mereka perempuan semua telah bergembira. Kalau farihna kami telah bergembira. Ya. Okey, Muhammad Rozi, ada Muhammad Rozi? Ya, saya. Ada nama. Okey, Tuan Haji. Saya bagi kalimah nasara. Kemudian Tuan Haji tasrif kepada 14 tasrif. Ya. Nasara artinya dia seorang lelaki telah menolong atau telah membantu. Okey, nun sad nun bari atas, sad bari atas, ra bari atas. Cuba Tuan Haji tasrif tadi. Boleh tasrif nasara? Boleh ke tak boleh nasara? Tak boleh. Kalau tak boleh tak apa. Ya, kalau tak boleh tak apa. Jadi saya teruskan dengan pengajian kita. Okey, 21 habis fi'il madhi. Kita masuk kepada fi'il madhi majhul ya. Fi'il madhi majhul. Ya, fi'il madhi majhul. Yang kita belajar hari itu fi'il madhi ma'lum. Ya. Fi'il madhi ma'lum artinya diketahui dia punya fa'il dengan jelas. Contoh ya, kalau saya kata macam tadi saya suruh buat nasara, katakan saya tulis nasarta. Ya, contoh saya buat nasarta. Ya. Kalau saya kata nasarta, apa yang jelas di situ? Apa yang jelas daripada kalimah nasarta? Fa'ilnya. Apa yang jelas? Dia punya fa'il. Ya, fa'ilnya siapa? Kalau nasarta, fa'ilnya siapa?
Kalau Anta. nasarta, fa'ilnya siapa? Fa'ilnya Anta. siapa? Anta. Ya, saya tulis. Nasarta. Nasarta. Okey, siapa fa'ilnya? Ta kan? Tanian anta. Anta. Jadi tani adalah di tani adalah dia punya fa'il dan fa'il ni disebut fa'il maklum. Okey? Nasar ini fi'il. Tanya cepat. Nasar tak setakat nasar. Ya, cuba tengok. Ya, cuba tengok ni sukun kan? Bila sukun selepas huruf yang sukun ini, huruf selepasnya ta ini adalah domir yang asalnya anta. Dan ta inilah yang menjadi fa'il. Dan fa'il ini disebut fa'il yang maklum. Apa yang dimaklumkan? Pelakunya ialah kamu. Kamu seorang lelaki. Perbuatannya, ni nasar ini perbuatannya. Ya, perbuatan yang telah berlaku. Perbuatannya apa? Ni daripada nun, sad, ra yang sukun ini, nampak sukun ni. Inilah perbuatannya. Perbuatannya ialah disebut dengan kalimah fi'il. Jadi fi'ilnya perbuatannya telah membantu atau telah menolong ya pelakunya dengan jelas. Jadi itu sebab disebut fi'il madhi maklum. Diketahui dengan jelas. Pelakunya siapa? Kamu. Seorang lelaki. Pelakunya kamu seorang perempuan, tukarkan baris bawah. Kalau pelakunya ialah saya sendiri yang melakukan, tukar baris depan. Nampak tadi? Jadi kalau nasarta, ta inilah pelakunya yang asalnya anta. Ya, anta. Okey, kalau yang baris bawah ni, nampak ni ta baris bawah? Inilah pelakunya. Perempuan. Jadi ta yang baris bawah ni fa'ilnya ialah anti. Tolong tengok betul-betul jumpa dalam Quran. Ya, dalam Quran begitu banyak ni. Kalau nasar tu nampak baris depan ni, maka pelakunya ialah ana. Okey. Pelaku dalam bahasa Arab disebut dengan kalimah fa'il. Ya, fa'il. Sedangkan perbuatannya disebut fi'lun. Sedangkan perbuatannya disebut apa? Fi'lun. Sekali lagi saya ulang. Ya, sekarang ni kita meninggalkan ilmu fi'il madhi maklum. Jadi saya mengharapkan kalau buka Al-Quran boleh tengok, boleh faham dengan jelas apa itu fi'il madhi maklum. Ya, fi'il madhi maklum artinya setiap pelaku telah melakukan perbuatan itu dengan jelas. Okey, sebelum saya nak beralih kepada fi'il madhi majhul, saya bagi revision dulu. Saya bagi murajaah dulu supaya bila masuk fi'il madhi majhul tidak lagi ada masalah, ada muskil terhadap fi'il madhi maklum. Okey, saya tukarkan dengan kalimah lain. Ya, saya tukarkan dengan kalimah lain supaya dapat banyak mufradatnya. Okey, contoh kalimah katabah. Okey, sekarang kita terus kepada fi'il madhi majhul. Tolong catat fi'il madhi majhul artinya apa maksud majhul? Majhul artinya tidak diketahui pelakunya dengan jelas. Ya, jadi wazannya berbeza. Kalau wazan fi'il madhi maklum, kalau wazan fi'il madhi maklum ditulis dengan wazan fa'ala, fa'ila dan fa'ula. Tengok beza. Kalau saya tulis kataba, ini adalah wazan fi'il madhi maklum. Kerana yang dimaklumkan di baris atas ni. Baris atas ni yang dimaklumkan pelakunya ialah huwa. Okey, sekarang saya nak tukar. Dah habis masuk fi'il madhi maklum yang diketahui dengan jelas.
fa'ilnya. Okey. Semua boleh faham tak fi'il madhi maklum ni? Semua jelas? Okey, saya takut ada lagi yang tak jelas. Okey, tengok. Kata benar. Okey, kata benar. Mana dia punya fi'il, mana dia punya fa'il? Tak benar. Okey. Mana dia? Mana fa'il, mana fi'il? Kata benar. Tolong jawab. Nah. Tab fa'il na fa'il. Kata Okey. Fa'ilnya Kata- mana dia? Na Nah. Nah. Mana fi'ilnya? Kataba. Kataba. Okey. Tengok betul-betul. Na ini, Nina ni adalah domir yang menjadi fa'il. Okey. Mana na kami. Mana perbuatannya? Kami berdua. Okey, tengok perbuatannya. Kaf, taba, ba yang sukun ni. Nampak tak ba ni sukun? Okey. Inilah perbuatannya. Okey, perbuatannya telah menulis. Okey, telah menulis ini fi'lun. 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 Dia punya fa'il ialah na. Dan Na lagi disebut fa'il domir. Fa'il dalam bentuk domir. Dan disebut kalimah kata benar ini adalah fi'il madhi maklum. Tengok betul-betul sebelum saya masuk fi'il madhi majhul. Fi'il madhi maklum. Okay, fi'il madhi maklum. Okay, cuba tengok. Fi'lun ini adalah dia punya perbuatan. Fi'lun ialah perbuatan. madhi ini yang telah berlaku. Aku. Sekali lagi saya ulang, saya mengharapkan saya ulang 20 kali ni boleh dapat sebelum saya pergi fi'il madhi majhul. Fi'lun artinya perbuatan. Din yang telah berlaku. Aku. Maklum, tengok kalimah maklum. Apa maksud maklum? Maklum artinya fa'ilnya diketahui dengan jelas. Okey, siapa fa'ilnya? Fa'ilnya itulah yang kita sambung dengan domir yang disebut domir wa huma hum sampailah kepada nahnu. Anu. Jadi berapa domir? Ada 11. 14. Jadi ke-14 domir tadi, ya, 14. Ini adalah 14 dalam bahasa Arab, ya. 14 domir tadi yang bermula daripada domir apa? Wa. Huma, hum. Iya. Ya. Uma. Hunna. Hunna. Okey, ini untuk kata ganti nama ke berapa? Ketiga. Kata ganti nama ketiga. Kemudian apa lagi domirnya? Anta. Ta. Anta. Ya, anta. Jadi apa pula? Ni balik semula. Banyak songeng lah ni. Ya. Ya, anta. Tak mahu dia jadi apa? Anta. Lagi untuk kata ganti nama. Anta. Antuma. Okey. Apa dia? Antuma. Antuma. Anta. Antuma. Antum. Antum. Lagi? Anti. Antun. Antuna. Ana dan Ana. Nanu. Okey, boleh dapat semua tak? Kalau ada yang tak dapat, bagi tahu saya. Jangan diam-diam. Nanti kali kepada fi'il madhi majhul tak faham. Okey, jadi yang disebutkan fi'il madhi maklum. Apa yang dimaklumkan? Yang dimaklumkan fa'il yang telah melakukan perbuatan itu. Yang dijelaskan ialah fa'ilnya. Apa maksud fa'il? Pelaku. Atau pembuat. Jadi pelaku itu dalam bentuk dua.
Satu yang baru kita belajar tadi ialah fa'il dalam bentuk domir. Dalam bentuk apa? Domir Domir. muttasil. Tolong tulis. Domir muttasil. Apa maksud domir muttasil? Ialah domir yang bersambung dengan fi'il. Domir Fi'il. muttasil artinya kata ganti nama yang bersambung. Yang bersambung dengan apa? Dengan fi'lun. Bersambung dengan fi'lun. Apa maksud fi'lun? Perbuatan. Ya. Jadi perbuatan dengan pelaku duduk dalam satu kalimah. Okey, yang lain boleh faham ke diam je? Ya. Ada tak yang tak faham saya ajar ni? Semua faham ke ada yang tak jelas? Faham. Yang lain? Tak jelas lagi Ustazah. Tak jelas. Okey. Yang lain lagi? Yang lain lagi? Okey, tak apa. Saya kena hormati orang yang menjawab belum jelas lagi. Okey, saya padam balik ni ya. Saya padam balik. Okey, sekarang ni kita bicara tentang fi'il madhi ma'lum. Okey, fi'il apa? Madhi. Fi'il. Mana fi'lun? Perbuatan. Perbuatan. Perbuatan yang macam mana? Madin. Apa maksud madin? Yang telah lepas. Yang telah lepas, yang telah berlaku. Kemudian sambung ujungnya maklum. Belum. Okey, apa maksud maklum? Yang dimaklumkan. Okay. Yang diketahui pelakunya Yang diketahui. dengan jelas. Jelas. Pandai. Suara siapa tu? Haji Sufyan. Haji Sufyan. Barakallah. Barakallah. Mudah-mudahan benar-benar jelas di dalam Al-Quran. Yang dimaklumkan, tengok saya garis underline ni. Yang dimaklumkan apa? Iaitu fa'il. Fa'ilnya, pelakunya. Ya, betul. Yang dimaklumkan ialah fa'ilnya. Ya, fa'il datang dalam bentuk yang kita baru belajar, iaitu fa'il dalam bentuk Domir. Domir. Apa maksud domir? Domirun. Kata ganti nama ketiga. Okey, kata ganti nama pecahannya ada berapa? 14. 14. Yang 14 ni dipecah kepada 3. 3. Iaitu kata ganti nama pertama, kedua dan ketiga. Yang pertama ada 2. Ana Nahnu. dan nahnu. Yang kata ganti nama kedua ada enam. Okey, apa dia 6? Anta. Antuma. Antum. Tengok kepala orang. Ya, katakan saya betulkan balik kesian. Ya, saya padam balik dia. Mana dia? Saya nak padam semua. Kalau saya nak nulis. Okey. Sekarang tengok betul-betul. Lepas pada ni jangan cakap tak faham lagi. Tarik tu. Ustazah nak tanya. Ya. Boleh tanya. Nak tanya kategori wa, huma, hum tak termasuk PL maklum tak termasuk maklum Okey, sekarang Tuan Haji. Huwa, huma, hum, hiya, huma, kunna, anta, antuma, antum, antuma, antuna, ana, nahnu. Dia boleh jadi maklum dan dia boleh jadi majhul. Kedua-dua boleh. Okey, sekarang ni saya bagi terang betul-betul clear betul-betul. Yang kita belajar sekarang ni ialah maklum. Yang kita belajar semua sekali sekarang ni apa dia? maklum. Maklum. Ni. Maklum, makna maklum diketahui dengan Jelas pembuatnya. pelakunya. Diketahui dengan jelas apa dia? Pelakunya. Pelaku dalam bahasa Arab disebut apa? Fa'il.
Ya, fa'ilun. Jadi fa'ilun ni nanti kita akan belajar lagi. Fa'ilnya dipecah kepada dua. Ya, satu dalam bentuk domir. Yang kita baru belajar tadilah tu. Domirun. Apa maksud domir? Kata ganti nama. Ganti nama. Kata ganti nama. Okey, kata ganti nama ada berapa tadi dah belajar? Dua. Ganti nama. 14. 14. 14. Kalau saya sebut kata ganti nama ni ada dipecahkan kepada 14, semua tak yang ikut kelas pagi ni semua tahu tak? Apa dia kata ganti nama 14 tu? Semua dah Tahu. yang tahu, yang tak tahu wallahu a'lam bissawab. Okey, yang ada tak jujur? Ada tak yang ikut sekarang ni yang tak berapa jelas? Dhamir yang 14 itu. Dhamir yang 14 tu ada tak yang tak jelas? Tolonglah jawab. Saya bukannya nampak muka pun. Jelas. Jelas. Semua sekali jelas. Alhamdulillah, jelas. Maknanya semua tahu domain 14 tu kan? Ya. Okey, alhamdulillah. Tapi cuma tak nampak perbezaan maklum dengan majul apa? Nanti kejap Belum lah. lagi. Nanti, Masya Allah, barakallah. Sabrun jamil. Okey, saya tak nak campur adukkan. Jadi, ke-14 domir yang 14 ini sekarang ni disebut sebagai fa'il dan fa'il ini disebut maklum. Yang jelas tak? Contoh. Contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir dan saya tanya seseorang, yang lain jangan jawab. Saya nak pastikan kalau saya tanya sebelum saya pergi majul semua dah pandai. Ya, dengan izin Allah. Sebab yang memberi kepahaman bukan saya. Yang memberi kepahaman ialah Allah. Jangan jawab. Saya nak tanya kepada seseorang yang saya tak dengar suaranya. Mana nama lelaki? Okey, Wati. Mana Wati? Ada Wati tak? Saya Ustazah. Yang jawab tadi, yang selalu jawab tu namanya Wati ke? Ya, saya. Saya tak nak. Yang tu dah memang selalu dengar suara. Saya tak nak dengar suara yang biasa ku dengar. Okey, Syarifah Syikin ni mawujud atau la? Ada. Ada. Okey, Syarifah. Tengok kalimah saya tulis dekat whiteboard ni, nampak tak kata betul? Nampak. Okey, yang mana fi'il, yang mana fa'il? Katab fa'il. Okey, Tum. mana fa'il? Tum fa'il. Okey, tum ni fa'il. Okey, ni fa'il disebut dalam fa'il apa? Fa'il madi maklum. Alhamdulillah. Okey, kalau macam tu memang jelas lah. Okey, saya tulis takut ada yang tak jelas. Katab ini nampak ini sukun. Nampak sukun kan? Ya. Selepas sukun ada domir. Ya, domir tum ini asalnya antum. Bila bersambung dia jadi tum. Dan tum inilah yang disebut fa'il dalam bentuk maklum. Okey. Apa maksud katab tum, Syarifah? Tum antum. Apa maksud katab tum? Antum Katab Kamu. menulis. Katab tum kamu semua lelaki telah menulis. okey, boleh kamu semua lelaki atau lelaki campur perempuan. Perempuan. Okey, sekarang faham tak apa yang maksud maklum? Maksudnya dimaklumkan, dijelaskan, dinyatakan, dikhabarkan. Perbuatan itu telah dilakukan oleh kamu. Jadi jelas tak? Itulah yang disebut fi'il madhi maklum. Maklum itu kerana pelakunya jelas. Okey, betul-betul semua faham ni? InsyaAllah. InsyaAllah.
Okey, satu kat last. Saya last tapi saya tambah juga. Sebab firasat saya menyatakan ada lagi yang belum jelas. Firasat saja. Mungkin firasat tu betul, insya-Allah. Ya, biasanya ya kalau seorang guru tu ada diberi Allah sedikit rasa. Okey. Katabu. Katabu. Saya nak cari. Hasmira. Tengah injection ke belum injection? Hasmira? Oh, dah hilang dari radar. Dia dah pergi injection lah tu. Okey. Hasmira tak ikut dah main ya? Saya gantilah. Siapa tu? Saya ganti boleh? Boleh, siapa saya tu? Sufian. Dan Tuan Haji Sofyan. Katabu. Mana fi'il, mana fa'il? Waw tu ialah fa'il. Okey, bagus. Alhamdulillah. Mana fi'ilnya? Katabu. Okey. Waw itu fa'ilnya apa Tuan Haji? Apa? Waw ni fa'il yang tidak kelihatan tetapi maujud. Apa dia punya domirnya? Mereka. Mereka tu cakap Arab apa? Mereka semua. Hum. Oh, alhamdulillah. Mumtaz Tuan Haji. Pandai. Kalau periksa dapat 100 tu. Okey. Katabu. Okey, tengok dekat sini kaftaba ni. Ya, kaftaba ini ialah dia punya fi'lun. Manakala dia punya fa'il ialah satu huruf ni saja. Pada huruf waw. Ya, jadi waw ni sebenarnya yang tidak kelihatan ialah hum. Yang tidak kelihatan ialah hum. Jadi kita terjemahkan dia sebagai mereka semua telah menulis. Okey. Satu lagi, tak habis lagi. Saya masih merasakan ada yang kurang. Okey. Yang katabu ni masih maklum lagi ya, Tazah? Ya, kesemuanya maklum. Belum pergi majhul. Okey. Kejap lagi saya pergi ajar majhul. Okey, Okey. insya-Allah. Dengan izin Allah, sekejap lagi saya pergi majhul. Ya? Okey. Siapa nak jawab ni bagi yang belum pernah saya dengar suaranya? Okey, yang belum pernah saya dengar suara. Tolong tengok kalimah ni, kata benar. Kata benar. Manalah nama-nama yang belum pernah saya dengar ni. Ainan. Ada Ainan tak? Ada Ainan tak? Itu nama samaran ni. Ainan iPhone ditulis kat sini. memang tak kisah. Man tak kisah. Aiman. Ada tak? Atau apalah tak ada. Muhammad Rozi? Maujud? Okey. Tuan Haji, cuba tengok kalimah ni, kata benar. Okey, nak bagi tahu kami semua, kata benar ni mana fi'il, mana fa'il. Kata fi'il, na tu yang Nah ni apa dia? Fa'il. Jangan bantu. dia Nah punya ni apa dia? Okey, tak apa. Tuan Haji. domel na Domer, betul. Domer apa kalimah asal na ni? ana. Ana. Kalau ana dia tu. Ya, na ni, Tuan Haji tengok nun pada atas ni kan? Ya. Adalah domer pun. Kuna ya. Domer apa? Kuna. Domer punna. Apa maksud punna? Mereka semua. Ya. Semua. Lelaki ke perempuan? Tak. Lelaki dan perempuan. Nak. Nak. Kuna. Perempuan semua. Perempuan. Semua. Kunna mu'annad. Okey. Tuan Haji Muhammad Rozi tadi kan? Na ini adalah domer pun na. Katab ini adalah fi'il madhi. Jadi disebut kata benar ini ialah fi'il madhi maklum. Jadi yang dimaklumkan
Pelakunya ialah Hunna. Nah, hunna. Pelakunya ialah apa dia? Hunna. Nah, Jadi hunna dengan hum beza ya Tuan Haji. ya, ya. Kalau hum ni lelaki dan perempuan atau lelaki sahaja. Tapi bila kita gunakan mahunna, seorang lelaki pun tak boleh wujud dalam kalimah hunna ni. Maknanya totally 100% perempuan. wah. Ya. Maka disebut kata benar ini adalah fi'il madhi maklum. Kenapa disebut kalimah fi'il madhi maklum? Kerana yang dimaklumkan fa'ilnya ialah Hunna. Okey, sekarang saya masukkan pula untuk fi'il madhi maklum terbahagi kepada dua bahagian. Ya. Terbahagi kepada berapa? Dua bahagian. Yang pertama, dia boleh jadi fi'il madhi maklum, ya. Dia akan boleh jadi fi'il madhi maklum. Ya, fi'il madhi maklum. Okey, yang pertama dalam bentuk dhamir. Dalam bentuk apa? Dhamir. Yang kedua, fi'il madhi maklum boleh terjadi dalam bentuk isim. Siapa tahu isim apa? Zohir. Ya, isim zahir. Okey, tolong catat dulu itu. Fi'il madhi maklum terbagi kepada dua. Pertama yang baru kita belajar tadi, kesemuanya adalah fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir muttasil. Dhamir apa tadi? Dhamir muttasil. Tak boleh dhamir munfasil. Dhamir muttasil. Ya, dhamir muttasil. Apa maksud dhamir muttasil? Iaitu dhamir yang bersambung dengan fi'il. Mesti bersambung dengan apa? Fa'il. Mesti bersambung dengan fi'il. Okey, manakala fa'il dalam bentuk isim zahir, tolong tulis. Tidak boleh bersambung dengan fi'il. Kalau isim zahir, isim zahir yang jadi fa'il. Ya, isim zahir jadi apa? Isim zahir jadi fa'il. Okay, sekarang tengok kalau alhamdulillah dah pandai sikitlah guna ni. Tapi nak testing tiap hari tak sempat sebab banyak talaqi musyafah. Dia hari sampai ke petang. Kalau isim zahir dalam bentuk fa'il, ya, isim zahir dalam bentuk fa'il, ya, tidak boleh, tulis itu. Tidak boleh bersambung dengan fi'il. Tidak boleh. Kita buat tulisan macam tulisan budak sekarang tulis ya. Tidak boleh. Tulislah ini tulisan lama. Kalau tulisan baru ada waw ya. Tidak boleh bersambung. Tidak boleh bersambung dengan apa? Dengan fi'il. Ya, tidak boleh bersambung dengan fi'il. Ingat betul-betul. Fi'il madhi maklum terbagi kepada dua. Yang pertama yang kita dah belajar iaitu dhamir muttasil. Yang kita belajar ada 14 tasrif itu. Dia mesti bersambung dengan apa? Bersambung dengan fi'il. Tulis itu bersambung dengan fi'il. Tulis bersambung. Ya, bersambung dengan apa? Tulis tu. Sekarang kejap ni ingatlah, sekejap lagi dah tak ingat dah. Yang ni bersambung. Dengan fi'il. Okey. Dhamir muttasil mesti bersambung dengan fi'il. Manakala isim zahir yang menjadi fa'il
tidak boleh bersambung dengan fi'il. Okey, semua jelas tak? Jelas. Semua Jelas. jelas ke tidak? Ya. Jelas. Okey, sekarang masuk fi'il madhi majhul. Saya bagi contoh isim zahir yang menjadi fa'il. Tolong tengok betul, jangan fikir lain. Kalau fikir lain memang tak masuk. Sekarang kita masuk isim zahir yang menjadi fa'il. Dan fa'il itu disebut fa'il ma'lum. Ya, okey. Sekarang tengok betul. Saya padamkan ini dulu. Sekarang bagi tumpuan kepada fi'il madhi maklum dalam bentuk isim zahir. Ya. Bila isim zahir yang menjadi fa'il, dia mesti kalimah isim dalam bentuk marfu'. Dalam bentuk apa? Marfu'. Okey, contoh saya tulis sekarang. Saya tulis sekarang. Ini contoh je ya. Saya buat contoh yang baik-baik lah. Fi'il madhi maklum dalam bentuk isim zahir. Saya buat contoh. Haba, ini adalah fi'il madhi maklum. Okay, nampak? Ini fi'il madhi maklum. Ya, jadi kalau kita tengok zahaba yang dimaklumkan, ba ni baris atas kan? Bila baris atas yang kita ketahui yang dimaklumkan domainnya ialah Wah. So sekarang ni kita nak letakkan siapa dia huwa itu. Ya, siapa dia huwa itu? Semestinya huwa tu seorang lelaki. Seorang lelaki. Okey, siapa lelaki tu? Saya buat contoh, buat nama-nama yang baik. Zahaba Muhammadun. Ya, Zahaba Muhammadun. Ya, sekarang cuba bagi fokus. Tengok Muhammadun. Ada tak tanda isim? Ada tak tanda isim? Kecil sangat tulisannya. Marfu. Nampak ke tak nampak? Nampak lah. Tak nampak. Nanti saya tulis besar-besar ya. Kau comel benar kot. Jap. Buku dia besar-besar. Okay. Saya nak tulis besar-besar ni. Zahaba Muhammadun. Okey, sekarang nampak tak Muhammad ni? Nampak. Okey, ada tanda isim tak ni? Ada. Mana tanda isim? Tanwin Dhammah Dhammah. depan. Sebut betul-betul. Tanwin dhammah. Tanwin. Dhammah. Yang lain Tanwin dhammah. tu boleh sebut. Tanwin dhammah. Tanwin dhammatain. Kalau nak sebut betul, tanwin tu dah tak payahlah dhammatain sebab tanwin tu semestinya baris dua. Dua. Tak payah lagi sebut dhammatain. Dia pandai tu. Ya, bila dah sebut tanwin artinya baris dua. Tanwin tu bukan baris satu. Ya, kalau kita sebut saja tanwin artinya baris dua. Ya. Okey, baris dua kat mana ni? Depan. Baris dua di hadapan. Itu yang kita sebut tanwin dhammah. Ya, tanwin dhammah. Artinya baris dua depan. Okey, sekarang kita masuk pada pengajian bahasa Arab. Tanwin dhammah ini disebut marfu'. Disebut apa? Marfu. Sekarang kita sebut belajar bahasa Arab kan? Marfu'un. Marfu. Marfu'un. Marfu'un. Okey. Nak jadikan fa'il isim zahir, dengar baik-baik. Nak jadikan fa'il isim zahir, dia mesti ada tanda kalimah isim. Jadi pertama kita tengok ada tanda kalimah isim. Apa dia?
tanwin Dhamma. Jadi tanwin dhammah ini disebut marfu. Setiap kalimah isim zahir yang nak ambil tempat sebagai fa'il, dia mesti dalam bentuk wajah baris di hadapan. Baris di apa? Baris hadapan. Oleh kerana tengok Muhammadun ini adalah kalimah isim zahir yang marfu. Tolong dengar baik-baik, jangan sembang kat sana. Nanti tak dapat. Ya, fokus. Kalau fokus insya-Allah dapat. Ya, tengok kalimah Muhammadun. Tengok kalimah apa? Muhammadun. Ini kalimah fi'il ke kalimah isim? Isim. Kalimah isim. Mana tanda isim? Mana tanda isim pada Tanwin dhammah. ya, ada domatain. Kalau sebut domatain betul. Ya, ada baris dua di hadapan. Okey. Baris dua di hadapan ini yang menjelaskan ianya pada kedudukan isim zahir yang mengambil tempat sebagai fa'il. Sebagai apa? Fa'il. Jadi Muhammad ini disebut isim zahir, i'rabnya sebagai fa'il. Ya, ini Muhammadun ni ialah fa'il dalam bentuk isim zahir. Pertama kenapa kita katakan dia sebagai fa'il? Kerana dia adalah kalimah isim yang datang selepas fi'il. Yang kedua, yang menjelaskan lagi, yang dok kata confirm 100% dia adalah fa'il, tengok pada di hujung kalimah. Hujung kalimah. Hujung kalimahnya baris dua di hadapan. Jadi baris dua di hadapan inilah yang membuktikan dia kedudukannya, i'rabnya sebagai fa'il. Kerana setiap fa'il wajib marfu. Jadi marfu sama dengan maksud baris hadapan. Ya, baris depan. Jadi zahaba ini fi'il madhi maklum, yang dimaklumkan pelakunya ialah Muhammad. Jadi apa maksud zahaba? Muhammad telah pergi. Muhammad sebagai fa'il. Muhammad sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Ya, betul, pelaku. Fa'il dalam bentuk isim zahir. Kenapa kita sebut isim zahir? Kerana Muhammad ini ialah kalimah isim yang dizahirkan ialah baris dua di hadapan. Jadi sebab itulah disebut kalimah Muhammadun i'rabnya sebagai fa'il pada kedudukan isim zahir. Apa yang dizahirkan? Kalimahnya ialah Muhammad, yang dizahirkan tanda baris dua di hadapan ini marfu, kerana setiap marfu yang datang selepas fi'il dia adalah sebagai fa'il. Jelas atau tidak? Minta maaf Ustazah. Ya, saya. Saya kurang macam saya confused sikit bila kita kata isim lepas tu fi'il, jadi dia macam confused nak fahamkan perkataan tu. Apa dia punya Pak Muhammad tu saya faham isim kan. Tapi bila kemudian Ustazah kata dia fi'il, jadi saya confused. Okey, baik-baik. Ini tadi yang Muhammad tadi ke? Ya. Okey, Tuan Haji Muhammad. Okey, sekarang fokus pada Muhammadun. Okey, Muhammadun ni pertama sekali Tuan Haji kena jelas. Muhammadun ini kalimah isim atau kalimah fi'il? Okey.
kalimah isim. Ya. Okey, sekarang Tuan Haji kenal dari mana Tuan Haji kenal Muhammad ini, Muhammadun ni kalimah isim. Harus dua depan. Ada ni, Yang lain domah. jangan bantu. Ada domah. Yang lain jangan bantu sebab bagi betul-betul dia faham ya. Okey, yang kita jelas kalimah ini bukan kalimah fi'il kerana ada tanda yang sangat jelas. Apa tandanya? Tandanya ialah tanwin dhammah. Ya, kerana tanwin tidak akan berlaku kepada kalimah fi'il. Kalimah tanwin hanya berlaku pada isim. Sekarang Tuan Haji, jadi Tuan Haji dah jelas kalimah Muhammadun adalah kalimah isim. Betul kan? Ya. Dan Tuan Haji kenal tanda isim adalah pada tanda tanwin dhammah ataupun baris dua di hadapan. Setakat itu jelas? Ya. Okey. Jadinya Tuan Haji nak jelas lagi kenapa Muhammadun ini i'rabnya i'rab faham? I'rab dia faham? Kedudukan dia, mauqifnya, kedudukan dia sebagai fa'il kerana sekarang tengok ya, yang lain pun tengok. Kerana kita akan jumpa kalimah okey. Kalimah Muhammadun ini nanti Tuan Haji akan jumpa Muhammadun. Nanti Tuan Haji juga akan jumpa Muhammadan. Ya. Ya. Tuan Haji juga akan jumpa Muhammadin. Ya. Betul kan? Betul. Akan jumpa Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Pada kedudukan fa'il, fa'il artinya pelaku kan? Ya. Wajib baris dua di hadapan ataupun nanti ada kalimah baris satu di hadapan. Yang penting Tuan Haji kena simpan dalam iman, bukan dalam dada, dalam iman. Dalam iman, setiap fa'il mesti pada kedudukan marfu'. Jadi kalau kita tak faham lagi apa itu marfu', marfu' ini artinya baris hadapan. Baris apa? Baris hadapan. Dan dia datang setelah fi'il. Dia datang setelah fi'il. Ya, okey. Jadi Muhammadun ini kita sebut sebagai fa'il isim zahir kerana dia adalah kalimah isim dan kalimah isim pada ujungnya, ujung kalimah itu berbaris hadapan. Kalau baris atas atau baris bawah, dia bukan kedudukan sebagai fa'il. Bukan sebagai fa'il. Jadi setiap fa'il mesti baris hadapan. Untuk isim mufrad. Untuk bilangan satu. Atau bilangan seorang. Okey, Tuan Haji yang bertanya tadi adakah jelas? Ya. Boleh tak kata fa'il kalau Muhammadan atau Muhammadin? Tak boleh. Tak boleh. Jadi yang boleh jadi fa'il mesti baris depan. Ingat, mesti baris apa? Depan. Baris depan. Ya, ataupun kita sebut dhammah. Dan dhammah ini i'rabnya sebagai disebut marfu'. Jadi kita akan jumpa dia pada kedudukan marfu' dengan dhammah untuk bilangan isim mufrad. Untuk bilangan apa? Isim mufrad. Apa maksud isim mufrad? Bilangan seorang. Jadi berapa orang yang pergi itu? Seorang. Siapa dia? Muhammad. Okey, yang lain jelas tak? Jelas. 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 Semua yang lain jelas? Jelas. Alhamdulillah. Okey, saya tukar sedikit supaya sebelum pergi majhul, maklum dan nampak clear.
Okey. Ini lelaki ke perempuan Muhammad ni? Lelaki kan? Nanti Lelaki. kita akan jumpa kalimah untuk perempuan. Kalimah untuk apa? Perempuan. Bila perempuan jangan guna kalimah zahaba. Ya, jangan guna kalimah zahaba. Guna kalimah zahabat. Sebab kita dah belajar untuk dia seorang perempuan mesti ada tanda perempuan. Zahabat. Zahabat. Okey, sekarang pelakunya, ni pelaku kan? Pelaku ni lelaki ke perempuan zahabat ni? Perempuan. Perempuan. Mana tanda perempuan? Tak. Ta, atak, nis. Okey. Tak ni. Bila ini pelakunya perempuan, fi'lunnya perempuan, dia punya fa'il mesti perempuan. Jangan fa'ilnya lelaki nanti jadi sajad. Ya. So di sini mesti nama perempuan. Contoh, ya, letaklah nama siapa pun. Contoh yang mesti nama perempuan. Fatimah. Fatimah. Jangan Fatimatun pula. Fatimatu. Ya, orang perempuan tak boleh terima baris dua di hadapan. Tak boleh terima tanwin. Ya, untuk perempuan tak boleh terima tanwin. Jadi Fatimatu nampak baris depan ni. Nampak tak ni baris depan? Tak nampak? Nampak. Fatimatu. Nampak, tak lama lagi. Okey, Fatimatu ni adalah fa'il. Fatimatu ni sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Kenapa Fa'il. kita kata fa'il? Sebab pertama kena jawab dia adalah kalimah isim. Yang kedua kita tengok Fatimatu baris depan. Jadi Fatimatu ni i'rabnya sebagai fa'il. Mana dia punya fi'il? Zahabat. So sekarang yang pergi ni siapa? Jadi Fatimah telah pergi. Ya, Fatimah telah pergi. So kena tengok betul-betul fi'il dengan fa'il jantina mesti sama. Buat catatan sendiri. Ya. Fi'il dengan fa'il jantina mesti sama. Kalau perempuan mesti pelakunya juga perempuan. Jadi Muhammadun Fatimatu adalah dua kalimah isim zahir, i'rabnya sebagai fa'il. Sebagai apa? Fa'il. Okey, saya tukar. Ya, saya tukar untuk bilangan 2. Untuk bilangan berapa? Bilangan 2. Okey, ini dah dapat zahaba dan zahabat kan? Ya, zahaba dan zahabat. So saya tukarkan kepada dalam bentuk isim zahir bilangan 2. Bilangan apa? 2. Saya perbagaikan, ini nama orang. Saya tukarkan dalam bentuk yang bukan nama orang. Okey, Zahaba telah pergi. Okay, tadi kita buat contoh Muhammadun kan? Sekarang saya nak tulis Muslimun pula. Ya, Muslimun. Okey, Okey, mim ni baris mana? Baris depan ke, baris atas ke, baris bawah? Baris depan. Baris depan. Kenapa nak kena tulis baris depan? Isim. Sebab dia isim. Sebab dia isim. Boleh aja musliman, muslimin. Sebab dia fa'il. Kenapa? Sebab dia fa'il. Siapa yang jawab fa'il tu? Siapa yang sebut fa'il tu? Saya. Saya tu siapa? Saya Sufian.
Okey. Tuan Haji Sofyan, tahniah. Ya, maknanya awak jelas ya, Tuan Haji? Jelas, Kenapa kena insyaAllah jelas. depan ni? Sebab dia adalah fa'il isim zahir. Okey, Tuan Haji Sofyan, Ya, ya. bilangan berapa tanwin dhammah ini pelakunya? Bilangan 1. Alhamdulillah. Ya, untuk bilangan 1. Okey, Tuan Haji Sofyan. Sekarang saya tukar. Zahabat untuk perempuan. Perempuan nak tulis macam mana, Tuan Haji? Muslimat. 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 Muslimatun. Muslimah. Muslimatun. Muslimatun. Ya. Dia mesti ada lelaki dengan perempuan, mesti ada beza. Orang perempuan ada sanggul. Orang lelaki ada songkok. Ada kopiah. Kan nampak ni sanggul perempuan ni, nampak ni besar sanggul dia, nampak? Ni. Nampak. Jadi nampak tanda ta marbutah ni? Tak nampak tak lama. Ta Nampak. marbutah ini adalah tanda simbol perempuan. Jadi ta marbutah ini adalah untuk muannas. Untuk apa? Muannas. Tolong tulis. Ta marbutah ni adalah merujuk kepada kalimah muannas. Perkataan yang merujuk kepada perempuan. Jelas? Jadi ta marbutah ni adalah merujuk kepada muannas. Okey, tulis. Muannas. Karena tertinggal nun dah. Ada nun, tertinggal nun. Muannas, ada nun. Ada nun ya, muannas ada nun. Muannas. Ya, jadi ta marbutah ni tanda apa? Muannas. Okey, sekarang tengok baris 2 depan. Nampak di baris 2 depan? Nampak. Baris 2 depan ini tanda sebagai fa'il. Okey, sekarang tengok betul-betul. Ya, muslimatun. Ya, muslimatun kalimah isim. Mana tanda isim? Baris 2 hadapan. Ya, okey. Muslimatun kalimah untuk muzakkar atau muannas. Jawabannya muannas. Mana kenal tanda muannas? Ada ta marbutah. Okey, jelas? Jadi muslimatun untuk bilangan berapa? 1. Jadi bilangan 1 disebut isim mufrad. Jadi tengok zahabat ada tanda untuk muannas dengan ta maftuhah atau disebut ta at-ta'nis. Ya, maka dia punya fa'il mesti juga perempuan, mesti sama. Okey, jadi untuk fa'il tanda dia dengan ta marbutah. Ini tanda perempuan, tanda muannas. Manakala fi'il tanda muannasnya ialah ta at-ta'nis. Ta at-ta'nis. Jadi ta at-ta'nis ini merujuk kepada domir hiya. Siapa hiya itu? Hiya itu ialah seorang perempuan. Apa perbuatannya? Telah pergi. Jadi kita tarjim, kita terjemahkan seorang. Mana tanda seorang? Ni baris 2 depan ni. Nampak tanwin dhammah ni tanda seorang. Kemudian perempuan. Mana tanda perempuan? Ta marbutah. Jadi seorang perempuan telah pergi. Lepas tu kalau nak buat yang sempurna, buatlah zahabat muslimatun ilal fasli. Ya, seorang perempuan telah pergi ke kelas. Ya, boleh? Adakah jelas dengan 2 contoh yang diberi ini sebelum masuk majhul? Jelas. InsyaAllah jelas. Semua ke? Tak tahu, tanya orang lain. Mastura, nampak ada mastura, Mas?
Mas faham tak ni? Masturat. Mas Tura? Buka suara. Kalau nak suara tak jawab, tak dengar. Mas Tura, buka suara ni. Aduh. Tak buka suara mana Umi tahu. Okey, tak apalah. Umi anggap semuanya faham. Kak Anissa. Jelas tak Kak Anissa? Kak Anissa, buka suara. Kak Anissa, buka suara ni. Ya, jelas Ustazah. Jelas ya? Ya, Okey. ya, faham. Jadi jelas. Sekarang kita dah belajar fi'il madhi dan isim fa'il zahir dalam kedudukan muzakkar dan muannas pada bilangan isim mufrad. Ada bilangan apa? Isim Mufrad. mufrad. Okey, sekarang bilangan kita belajar ada mufrad, ada musanna, ada jamak, betul? Betul. Macam mana nak tambah bilangan 2? Okey, untuk jumlah fi'liyah, jangan kacau dia punya fi'il. Ya, fi'il dia tak payah kacau. Yang kita kacau pada jumlah pelaku sahaja. Ya, fi'ilnya biarkan. Ya, fi'ilnya biarkan. Okey, sekarang saya tambah. Tengok, zahaba ini fi'il madhi maklum. Yang saya nak maklumkan pelakunya tukar kepada musanna. Tukar pelaku kepada apa? Musanna. Bilangan 2. Akan ditambah alif dan nun. Okay, jangan kacau zahaba ni. Zahaba ni jangan kacau. Biarkan sebab saya buat jumlah fi'liyah. Jangan kacau. Yang kita tukar di sini saja. Zahaba untuk bilangan 2 fa'ilnya muslimani. Muslimani. Okey, sekarang dia juga jadi marfu'. Ya, jadi apa? Marfu'. Mana tanda marfu' di sini? Alif. Mana tanda Alif nun. marfu' Alif di nun. sini? Nun. Alif nun. Okey, bagus. Tu mesti dah belajar bahasa Arab. Ya. Nun ni mesti kasrah. Nun tu mesti kasrah. So kalau jumpa dalam Al-Quran, tolong catat. Kalau kita baca Al-Quran, jumpa kalimah alif nun, nun baris bawah. Ya, alif nun, alif tasniah, kemudian jumpa nun kasrah. Alif tasniah, jumpa nun kasrah. Berarti ini untuk bilangan musanna. Musanna. Bilangan apa? Musanna. Apa maksud musanna? Bilangan Dua. Jadi mana tanda 2? Tengok betul-betul mana tanda 2? Pada kalimah alif. Alif. Ni dia bagi tahu alif yang merujuk kepada bilangan 2. Ya, alif yang merujuk kepada bilangan 2. Okey, kalau kita belajar Al-Quran pun, kalau kita baca alif ni kena panjang 2 harakat kan? Ya. Jadi kalau tak ingatlah nak sebut alif ni untuk bilangan 2, ingat alif bacaan pada kita baca hukum mad asli. Jadi mad asli kena panjangkan 2 harakat. Itu untuk tajwid 2 harakat. Untuk kita belajar bahasa Arab, alif nun ini merujuk kepada bilangan 2. Ya, jadi 2 tu disebut musanna. So sekarang pelakunya, fa'ilnya berapa orang? 2. Jadi bilangan. Jadi tanda marfu'nya sekarang bukan lagi dhammah. Tetapi tanda marfu'nya ialah alif. Betul-betul. Alif. Alif. Keluarkan Hamas. Alif. Jadi tanda marfu'nya sekarang dengan huruf apa? Alif. Okay, semua boleh ikut? Jam kau berapa? 10:30. Lah,
Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada kelas lagi. Saya duk ngajar tak tengok jam. Nah, rezeki awak semualah tu. Tapi satu kemusykilan satu PL lah untuk seorang tapi isim untuk 2 orang. Ya, Tuan Haji. Nanti Tuan Haji kalau dah pandai, kita ada 2 jumlah. Ya, ada 2 jumlah. Jumlah bukan artinya jumlah kira. Jumlah tu dalam bahasa Arab artinya ayat. Nanti Tuan Haji akan belajar jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jadi kalau jumlah fi'liyah, walaupun fi'ilnya seorang, tapi pelakunya boleh dalam bentuk 2 orang ataupun ramai. Tapi kalau jumlah ismiyah, dia mesti sama-sama. Yang tu belum belajar lagi, cuma Tuan Haji bagi fokus saja. Ya, kalau jumlah fi'liyah, ya, yang muskilnya Tuan Haji kata, tengok Zahabah seorang. Ya, fa'ilnya 2 orang. Malahan dia bukan boleh 2 je, boleh ramai Tuan Haji. Ya, kerana untuk jumlah fi'liyah, fi'il tidak ikut fa'il. Ya, yang pasti dia punya fi'il dengan fa'il sama jantina. Itu saja. Okey, boleh Tuan Haji yang bertanya? Boleh. Dapat boleh. Tapi kalau jumlah ismiyah mesti sama. Ya, mesti sama. Nantilah hari ini baru nak masuk jumlah fi'liyah sikit-sikit. Okey, itu pun saya dah tengah ambil masa yang lain. Okey, Zahabah ni jadi tandakan alif ini marfu' untuk bilangan berapa? Bilangan musanna. Jadi marfu' dengan alif. Marfu' dengan tanda apa? Alif. Kalau nak sebut alif nun pun lah, suka hati hampa lah. Untuk asas boleh aja. Okey? Kerana asal tanwin itu ialah nun. Betul kan? Asal tanwin itu ialah nun. Sebab itulah ada nun. Jadi, Zahaba muslimani. Zahaba ini ialah fi'ilnya. Muslimani ini adalah fa'il isim zahir. Jadi, makna Zahaba muslimani, 2 orang muslim telah pergi. Pergi mana? Ilal masjidi. Telah pergi ke masjid. Tapi sekarang masjid tutup. Ilal masjid. InsyaAllah doa banyak-banyak. Nanti masjid buka semula. Biizni. InsyaAllah. Kenapa masjid ditutup? Kerana maslahah yang lebih besar. Ya, kerana ada ujian COVID. InsyaAllah adalah dia punya hikmahnya tu. Ya, adalah hikmahnya tu. Okey, kalau Zahabat, ya, Zahabat tulis muslimatani. Tulis apa? Muslimatani. Lepas ni saya berhenti ya, tak dapat juga untuk majhul. Ini pun tak lepas. Macam mana nak pergi majhul? Muslimatani. Okey, Zahabat. Ini tanda untuk muannas. Muslimatani. Alif nun ini tanda marfu' untuk fa'il. Ta ini tanda muannas. Okey, ta, nampak ta ni? Nampak tak? Nampak ta tak ni? Nampak. Ta ni tanda muannas. Alif ini tanda untuk bilangan. Tanda dia punya domir. Ya, tanda untuk dia punya domir dia. Domir dia ialah huma. Ya, jadi muslimatani, ta ini adalah tanda perempuan. Alif ini adalah tanda untuk bilangan dan dia jadi marfu'. Marfu' dengan apa? Marfu' bil alif. Limaza marfu' bil alif? Kerana bilangannya ialah musanna. Bilangan 2. Apa makna musanna? 2. Mufrad 1. Ya, mufrad artinya 1. Okey, mufrad. Ya, mufradun. Mufradun artinya 1. Ya, musanna artinya 2. Musanna. Ya, musanna artinya 2.
2. Boleh? Jadi mana tanda musanna? Alif. Ya, alif yang diikuti nun kasrah. Jadi berapa orang dia punya pelaku? 2 orang. Kalau alif nun yang pertama muslimani, 2 orang muslim. Mana tanda 2? Alif. Okey, semua boleh ikut? Mana tanda 2? Alif. Jadi alif ini berarti bilangannya berapa? 2 orang. 2 orang muslim. Dia punya perbuatannya apa? Telah pergi. 2 orang muslim telah pergi. Yang ni di bawah ni zahabat telah pergi, muslimatani. Ya, mana tanda 2 sama juga alif. Ya, alif ni tanda untuk bilangan 2. Ta ini tanda Perempuan. Atau ditulis anas. Perempuan. Okey. Ta tanda perempuan. Jadi macam mana kita nak mention, macam mana kita nak sebut? 2 orang wanita, 2 orang muslimah telah Pergi. ya, telah pergi ke mana? Zahabat muslimatani ilal fasli. 2 orang muslimah telah pergi ke kelas. Zahaba muslimani ilal masjidi. 2 orang lelaki telah pergi ke masjid. Alhamdulillah. Okey, boleh berhenti setakat ni tak? Boleh ya? Boleh. Okey, jelas atau tidak? Jelas. Jelas. Okey. Alif ini tanda marfu untuk bilangan berapa orang? 2. Okey, kalau seorang marfu dengan apa tadi? Dhamma. Kalau seorang marfu dengan apa, Halimah? Dhamma. Halimah. Marfu' bil dhammah. Okey, 2 orang marfu dengan apa? Alif nun. Alif nun, barakallahu fik. Ya, Halimah nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kerana awak punya tapai pulut sangat manis. So, siapa nak order dalam grup ini, tapai orderlah dengan Halimah. Memang tidak mengecewakan. Ya, sangat-sangat manis. Saya simpan dalam fridge sampai seminggu. Ya, tetap tidak berubah rasa. Sangat sedap, sangat manis. Ya, sebungkus makan puas. So, siapa nak order dengan Halimah? Sebungkus berapa, Halimah? RM1? Tak adalah RM1. Oh, bukan pulut mahal. Bukan RM1 ke? Sebungkus berapa, Halimah? Saya promote untuk awak. Sebungkus berapa, Halimah? Apa dia? Sebungkus berapa? Saya nak 7%. 7? 70 sen. Tu tak campur delivery ya. Okey, siapa nak order tapai dengan Halimah? Orderlah. Memang saya yang makan tapai dia bagi saya dengan saya bagi banyak itu berapa 10 ke belas. Saya makan Allahu akbar, sedap, manis gila. Tapi saya tak gila lah, manis dia yang gila. Saya alhamdulillah tak gila. Okey semua, alhamdulillah hari ini kita dah belajar marfu' bil dhammah dan marfu' bil alif. Untuk kalimah fa'il isim Zahir. Hal fahimtum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan minggu depan saya tanya tak dapat jawab. Ya, itu masalah. Okey, alhamdulillah balik buka Al-Quran. Ya, lepas ni buka Al-Quran cuba cari fi'il dan fa'il dalam bentuk mufrad dan musanna. Ya, yang disebut fa'il dalam bentuk isim zahir dan fa'il dalam bentuk isim damir. Ya, jadi saya mengharapkan setiap minggu menambahkan lagi ilmu, menambahkan keimanan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa